Kita sambung kitab Penawar Bagi Hati. Kita sampai muka surat 55 yang perenggan itu. Kita akan baca sebuah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Thalathun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i binafsih." Artinya, bermula tiga perkara membinasakan ia akan yang mengerjakannya. Yang pertama, syuhun muta'un, iaitu kikir yang diikut. Yang kedua, wahawa muttaba', iaitu keinginan nafsu yang diturut. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih, iaitu menyukakan dan membilang baik oleh seorang akan dirinya. Baik. Kemudian di bawah tu ada nombor 2. Kat nota kaki itu rawahu Tabarani, yang bermaksud hadis ini riwayat daripada Imam At-Tabarani. Baik. Kemudian kita lihat hadis ini juga berada dalam Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi pada nombor 745, dan kedudukan hadis ini adalah hasan. Setengah ulama kata hasan li ghairih. Dan dalam riwayat Imam At-Tabarani seperti yang disebut dalam kitab ini, iaitu berada pada sebuah kitab yang berjudul Mu'jamul Awsat. Jadi Imam At-Tabarani ni dia ada 3 mu'jam. Dia ada yang saghir, dia ada awsat, pertengahan, dia ada kabir, yang besar. Dalam Mu'jam Al-Awsat nomornya 5452. Baik, kemudian kita lihat kepada hadis ini. Yang pertama sekali, hadis ini panjang. Sebenarnya tuan-tuan kalau ada kitab-kitab yang saya sebut tadi tu, Mu'jam Awsat, Syu'abul Iman, tuan-tuan akan lihat sendiri hadis ini bukan pendek ni, dia panjang daripada ini. Cuma sebahagian daripada hadis yang panjang itu ini dia, iaitu salasun muhlikatun, sehingga kepada wa'ijabul mar'i binafsih. Kita lihat di sini bahawasanya 3 perkara ini dapat membinasakan amalan seseorang. Seseorang yang melakukan apa-apa amalan dia, solat, puasa, zakat, haji, mengaji, apa-apa amalan yang membolehkan dia dapat pahala, maka akan membinasakan pahala-pahala tersebut disebabkan salah satu daripada 3 ini. Bukan 3 ada sekali, salah satu. Ada 3 lagi teruk, ada 2 juga akan membinasakan amalan, dan 1 pun akan membinasakan amalan. Yang pertama, iaitu kikir. Kikir maksudnya apa? Kedekut. Setengah tempat dia kata kikir, dan kita semua ni kita sebut kedekut lah, kan? Walaupun sebahagian kita faham kikir tu apa maksud dia, kan? Dan dalam bahasa Arab disebut apa dia? Bakhil. Bakhil. Kita pun tahu bila sebut bakhil ni, kita tahu pasal apa saya duk guna selalu, kan? Sama ada kita kata kedekut ataupun bakhil. Tapi di sini perkataannya syuh. Syuh juga bermaksud kedekut, atau dalam bahasa Arab yang kita sebut tadi apa dia? Iaitu bakhil, kan? Syuh, iaitu kedekut yang diikut. Maksudnya apa? Maksudnya dia kedekut sungguh, kan? Syuhun muta'un, dia taat kepada kedekut dia. Oh tu yang kata muta' apa maksudnya? Taat lah. Orang ni betul-betul dia taat kepada kedekut dia, maksudnya kedekut dia teruk sungguh.
kan? Orang kedekut sikit-sikit je. Ada waktu, ada tempat. Dia ni kalau dia kedekut dia tak kira. Kat mana pun macam tu lah perangai dia. Kat rumah dia ke, kat rumah orang ke, kat mana ke, dia tak kira. Pasal apa? Pasal dia jenis orang yang kedekut, kan? Dulu saya mengaji dulu, adalah tok guru saya bagi tahu satu kisah satu orang yang terlalu kedekut. Tak usah kita sebutkan syuhun muta'un, maksudnya kedekut sangat-sangat ni, kedekut teruk ni. Macam mana, apa contoh dia? Jadi tok guru kita bagi tahu ada satu kisah dahulu. Satu orang ni dia berjalan, tiba-tiba dia jatuh pada satu lubang. Bila dia jatuh pada satu lubang, maka dia pun minta tolong lah. Tolong. Ada hamba Allah Ta'ala dengar, cari mana suara tu mai, cari, rupa daripada satu lubang. Tengok orang tu kata apa kat orang yang di bawah. Dia kata, wak mai tangan hang, wak mai tangan. Minta tangan lah nak tarik orang keluar. Wak mai, dia duk tolong juga. Dia duk tolong. Kau ni dia tak dengar ke? Padahal suara aku deras dah. Wak mai tangan hang lah, orang nak tolong. Duk tolong juga, dia tak bagi tangan, kan? Lepas tu dia ni nak buat macam mana ni, kan? Tengok sana, tengok sini, jalan agak jauh sikit daripada tempat tu, jumpa ada satu orang, kan? Dia kata, ni sahabat ni, macam mana ni, saya nak tolong ada satu kawan ni jatuh lubang, saya nak tolong dia. Saya kata, wak mai tangan. Orang tu yang macam mana? Orang tu rupa dia macam mana, kan? Rupanya sekian-sekian lah, dengan rambut dia, dengan dalam sikit dia bagi petunjuk tertentu. Oh, dia kata, tuan ni, saya rasa tuan ni bukan orang kawasan sini. Betul ya, saya duduk jalan-jalan kawasan sini lah. Tapi orang yang tuan sebut tadi tu, orang sini semua kenal. Kan? Orang semua kenal dia. Orang semua kenal dia. Dialah orang yang paling kedekut. Pantang kalau orang minta. Pantang kalau tuan sebut tadi apa dia tadi? Wak main tangan. Ubah ayat tu, ubah ayat. Noh tangan. Pi sekali lagi. Dia pi sekali lagi, dia kata apa? Dia kata, encik, noh tangan. Dan dia pegang tangan kau tu, tarik orang keluar. Kedekut ni dia sanggup mati. Pasal apa? Pasal nak bagi tu, tu jenis kedekut. Kedekut teruk. Kita ni kalau kita kedekut pun sampai ke tahap itu, kedudukan kita yang macam tu, kan? Tapi kan ambil duit kita, dia nak tolong aku, kan? Wak mai tangan, bagilah tangan. Tapi kedekut dia sampai ke tahap itu, kan? Wak mai apa? Orang kedekut ni dia bukan nak bagi yang dia punya ke orang, dia kedekut. Kalau boleh orang lain punya, dia nak ambil. Itu yang boleh tarik aku keluar tu. Pasal apa? Noh tangan saya. Dengar nak bagi. Jenis nak bagi. Dia kata apa lagi, dia pun pegang-pegang naik. Tu mungkin kot juga kita buat contoh yang dikatakan teruk ni, teruk sangat kedekut ni, iaitu kikir atau kedekut yang diikut, atau dalam bahasa Arab disebut sini syuhun muta'un. Kita pun ada juga sebut syuh, kan? Dalam bahasa kita ada juga sebut syuh. Masa kita halau kucing ke, halau ayam ke, kan? Kita sebut apa? Syuh, kan? Tak boleh. Pasal apa? Pasal makna kita dah tahu hari ni, makna dia kedekut, kan? Padahal hayawan-hayawan ni, khusus yang duduk dengan kita ni, ayam patah lagi kita duduk ambil telur dia, pada banyak kita sembelih, kita buat panggang ke apa ke, kita buat sup ke, kan? Ada manfaat ayam tu. Paduk kata dia kedekut, pasal apa? Kedekut. Dah mana nak tahu Ustaz, ni bahasa kita, kan? Kita kena tahu banyak bahasa Arab yang kita pakai, kan? Kemudian ada salah-salah yang kita duk sebut tu. Itulah contoh dia, iaitu syuh. Tu Ustaz nak halau macam mana, kan? Kucing mana kita makan telur dia, kan? Dah tak Ustaz kata kek dengan ayam tadi, kan? Ayam boleh makan daging. Ni kucing
Kucing tuan-tuan, dia mendoakan kita, dia bertasbih. Semua makhluk Allah Ta'ala bertasbih. Kucing ni lepas tu insya-Allah antara kelebihan dia, dia boleh lawan dengan ular ni. Yang kata kucing ni bulu dia berbisa. Ni pakar-pakar lah abang, saya pun abang kat sini kan. Jangan duk main dengan kucing ni. Kerana kucing itulah, ada pernah kita dengar satu kisah kan, satu perempuan yang solihah, yang hebat ibadat, tapi dia kurung kucing sampai mati. Apa balasan dia? Neraka. Banyak kisah-kisah berkaitan dengan kucing. Baik, itu nak halau macam mana Ustaz? Yang pertama sekali tak usah halau. Yang pertama sekali lah kan, halau buat apa? Oh halau Ustaz, dia duk main kat saya. Dia main tu ada sebab, lapar lah, dia nak makan lah pergi duk halau buat apa? Kau duk main kot-kot lah nak bagi apa ke dia kan, pergi duk halau pula. Pertama sekali tak usah. Tak, bagi dah Ustaz, bagi dah Ustaz kan. Bagi apa? Tulang. Makan isi, bagi dia tulang. Dia main pula lah kan. Begitu. Dah Ustaz, saya bagi ikan 5-6 ekor Ustaz, saya makan tulang. Makan terbalik tuan pula makan. Oh bagus ya kan, betul-betul dia khidmat kat kucing dah kan. Dah macam mana saya makan, macam tu dia makan. Oh bagus, ni tuan yang cukup bagus kan. Tapi dia main pula. Tak apalah kalau kata nak halau, tapi bukan syuh, hush. Halau kena sebut hush, terbalikkan huruf tu. Ustaz, kalau saya sebut macam tu dia tak lari Ustaz, pasal tak biasa. Memang tak biasa. Kita pun jenis tak biasa pun kita terkejut. Kita sendiri pun benda tak biasa kan, kita terkejut. Tapi sampai bila kita nak bagi biasa? Kena biasa daripada hari ni kan. Hush, tak apa. Hari ni memang dia tak lari. Tapi duk macam tu, duk macam kita pun duk angkat apa-apa benda nak pukul dia kan. Dia faham, dia lari. Start dia lari tu kita guna itu kan. Hush. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi Musa sebut kepada Allah, apabila Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa, apa yang ada kat tangan kanan kamu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya. Kat tangan kanan aku ya Allah ada tongkat aku. Buat apa dengan tongkat kamu? Dia kata apa? Dia kata wa ahushu biha ala ghanami. Wa ahushu, menunjukkan saya. Hush, halau. Saya halau kambing-kambing saya. Jadi hush bermaksud halau kan? Tapi tak ada terjemah lah kan. Kita kata lah hush maksudnya halau. Lebih tepat daripada kedekut. Nampak kan? Dah tak apa Ustaz, mereka akan faham. Dah lah, belajar lah sikit, kita dah faham kan, gitu. Mula sekali kita faham dulu, pas lama Natang akan faham lah kan. Natang nak faham macam mana kita mula tak faham.